Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya cuba bincang apakah tindakan yang patut kita lakukan jika ditakdirkan kita terkena jangkitan COVID-19. COVID-19 merupakan tentera Allah SWT yang sangat taat kepada perintah Allah, melakukan sesuatu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka yang bimbang dengan jangkitan COVID-19, yang ada rasa takut kepada COVID-19, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kepada COVID-19. Bagi mereka yang berjaya mendekatkan diri dengan Tuhan kepada COVID-19, insya-Allah COVID-19 tidak akan berani untuk ganggu sahabat kepada Tuhannya sendiri, yakni Allah SWT. Jika ditakdirkan kita terkena jangkitan COVID-19, apa yang perlu kita lakukan? Perlu kita ingat bahawa COVID-19 merupakan tentera Allah SWT yang diutuskan untuk menyerang kita kerana kejahatan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Telah timbul kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ar-Rum ayat 41. Di sini saya cuba bincangkan beberapa tindakan yang perlu kita lakukan jika ditakdirkan kita terkena jangkitan COVID-19. Bila terkena jangkitan COVID-19, pertamanya kita perlu latih diri untuk bertenang dan bersabar. Jangan panik dan jangan takut secara berlebihan. Semua orang akan mengalami ketakutan dan gemetar bila berhadapan dengan jangkitan COVID-19. Tapi perlu diingat bahawa kesabaran akan meningkatkan ketahanan tubuh, manakala ketakutan yang berlebihan boleh menurunkan ketahanan tubuh, melemahkan imuniti tubuh kita. Ketakutan yang melampau kepada COVID-19 itu jauh lebih berbahaya dari COVID-19 itu sendiri. Ketakutan kepada COVID-19 merupakan salah satu sebab utama yang mungkin boleh membawa kepada kesakitan yang melampau serta kematian. Anggaplah semua ini sebagai suratan takdir. Kita latih diri untuk redha dan menerima suratan takdir serta hukuman dari Allah SWT kerana kejahatan dan dosa-dosa kita sendiri. Jika ditakdirkan kita mati kerana COVID-19, biarlah kita mati dalam keadaan kita beriman dan kita redha dengan ketentuan Allah. Jangan biarkan kita mati dalam keadaan kita marah dan tidak redha dengan takdir dan ketentuan Allah. Mati dalam keadaan kita terlalu takut dan kejangkitan COVID-19. Ingatlah pada hakikatnya kita mati kerana ketentuan ajal, bukan kerana COVID-19. Kita mulakan dengan membuat muhasabah diri. Ingat dan kenang segala dosa dan kejahatan kita sejak kita mula akil balik sehingga hari kita dijangkiti COVID-19. Ingat segala dosa kita kepada Allah SWT, dosa kita kepada sesama manusia. Usah dikesali, mana ada manusia yang tidak buat kesilapan dan tidak buat dosa. Setelah kita kenal segala kejahatan dan dosa kita,
kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati dan perasaan. Mulakan dengan sembahyang sunat taubat, kemudian banyakkan istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biarkanlah kita dihukum di dunia daripada kita dihukum di akhirat. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala datangkan COVID-19 untuk dekatkan kita, bukan untuk jauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ditakdirkan semua ini tidak dapat memberi kita ketenangan, cubalah untuk membaca surah Alam Nasrah sebanyak 7 kali selepas sembahyang subuh dan 7 kali pula selepas sembahyang maghrib. Ingatlah bahawa surah ini adalah kalamullah. Semoga dengan membaca surah ini dapat memberi ketenangan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faghawta fansab wa ila rabbika farghab. Di samping kita mendapatkan rawatan dari pakar-pakar perubatan, jangan kita lupa untuk memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita membelakangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu bergantung kepada pertolongan sesama manusia. Mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sembahyang hajat. Bolehlah membaca mana-mana doa atau doa seperti berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaanmu. Dalam keadaan kita sakit kerana jangkitan COVID-19, berusahalah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan pertolongan manusia itu diharuskan, dibenarkan, tak ada salahnya. Tapi ingatlah, jangan terlalu bergantung hati kepada sesama manusia. Hati kita hendaklah bergantung kepada Allah, memohon pertolongan Allah untuk penyembuhan dan banyakkan zikir kepada Allah. Ingatlah bahawa pertolongan dan bantuan dari manusia itu hakikatnya datang dari Allah dan dengan izin Allah. Ingatlah bahawa kita perlu sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Banyak hikmahnya kenapa Allah jangkitkan kita dengan COVID-19. Allah nak bagi kita peringatan kepada kita semua atas dasar kasih sayang. Selama ini kita dilalaikan dan disibukkan dengan urusan dunia, urusan keluarga dan harta benda. Masa kita dihabiskan dengan urusan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jangkitan COVID-19 memberi ruang dan masa kepada kita semua untuk bertafakur kepada Allah dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana manusia sudah tidak berupaya untuk menolong dan membantu kita, ketika inilah Allah nak didik kita supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung hanya kepada Allah. Bagi menanam rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkanlah bertasbih. Jangan sekali-kali ada rasa buruk sangka kita kepada Allah.
rasa Allah tak zalim kepada kita. Anggaplah ini semua sebagai sebahagian dari kifarat Allah di atas segala kejahatan kita di dunia. Subhanallah, 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 Subhanallah. Dalam keadaan yang genting, bila mana manusia sudah tidak mampu untuk tolong dan selamatkan kita dari COVID-19, bila mana hospital dipenuhi dengan pesakit, petugas kesihatan semuanya sibuk, tidak ada salahnya jika kita cuba untuk membuat air penawar dan memohon pertolongan dan kesembuhan daripada Allah SWT. Ini adalah kaedah yang biasa saya lakukan untuk buat air penawar. Perlu diingat bahawa ayat Quran yang kita baca adalah kalamullah. Air hanya akan patuh kepada perintah Allah dan bukannya kepada perintah kita. Kita mulakan dengan membaca bismillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil barakah dan berdoa kepada Allah SWT seperti berikut. Ya Allah, jadikan air ini sebagai penawar bagi menyembuhkan penyakit yang sedang aku alami. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Kita buka dan membaca surah Al-Fatihah sekali. Kemudian kita baca ayat 82 daripada surah Al-Isra sebanyak 7 kali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Kita baca sebanyak 7 kali. Kita boleh juga baca ayat-ayat lain yang kita rasa perlu, bergantung kepada keperluan masing-masing. Kemudian kita tutup dengan membaca 3 kul. Surah Al-Ikhlas sekali, surah Al-Falaq sekali dan surah An-Nas sekali. Kemudian kita tiup pada air. Jika ditakdirkan kita mati kerana COVID-19, biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kekal beriman kepada Allah SWT, redha dan sabar dengan segala takdir Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, kerana terlalu bergantung pada makhluk dan bukan kepada Allah. Mati dalam keadaan tidak redha dan tidak sabar dengan takdir Allah SWT. Jika kita sabar dan redha dengan takdir Allah tetap akan berjalan dan kita akan dikurniakan pahala oleh Allah SWT. Jika kita tak sabar dan tak redha dengan takdir Allah, maka takdir Allah juga tetap akan berjalan dan kita dikira sebagai berdosa, manakala azab dunia akan kekal bersama kita. Jika pada video kali ini terdapat kelemahan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Ini sekadar pandangan saya dan rasa hati saya. Mungkin benar dan mungkin tidak. Jika terdapat kebaikan, ambillah. Jika tidak, tinggalkanlah. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.